Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita akan pada pertemuan kali pertama ini akan membaca muqaddimah bagi kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Al-Marhum Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama daripada Iraq. InsyaAllah kita akan masuk pada cetakan yang ada bersama saya ini, terus kepada muqaddimah pada muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun, ini satu muqaddimah. Istinbatul ahkam syar'iyyati min masadiriha al-mu'tabarati syar'an la yakunu an hawa wa kaifa mattafaqa wa kaifa mattufiqa. Katanya, pengistinbatan hukum syarak daripada sumbernya yang diiktibar pada syarak, dia tidak berlaku an hawa, bukan berlaku mengikut hawa nafsu, wa kaifa mattufiqa, dan mengikut apa yang berbetulan. Bal la budda min masalika muayyanatin, bahkan tidak mesti istinbat itu berlaku melalui masalika muayyanah, jalan-jalan yang tertentu, yaslukuha al-mujtahidu, yang dijalani oleh seseorang mujtahid, wa qawaida yastarshidu biha, dan mestilah berdasarkan kaedah yang mujtahid itu yastarshidu biha, dia mengambil petunjuk dengan kaedah itu, wa dawabita, dan mestilah berlaku dengan dawabit, yaltazimu bimuqtadaha. Dawabit iaitu kita kata ciri-ciri atau penentuan-penentuan yang mana mujtahid itu yaltazimu bimuqtadaha, dia mesti mengikut apa yang ditunjukkan oleh dawabit tersebut, oleh kriteria tersebut. Wa bihadza yakunu ijtihaduhu maqbulan, dengan inilah jadilah ijtihad seorang mujtahid itu maqbulan, diterima. Wa wusuluhu ilal ahkami sahihati mumkinan maisura, dan sampainya mujtahid itu kepada hukum yang sahih itu perkara yang mungkin dan akan jadi mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ilmu alladhi yu'na, ilmu yang mengambil berat, bibahthi masadiril ahkam, tentang berkaitan perbahasan masdar, sumber bagi hukum, wa hujjiyatiha, dan penghujahannya, wa maratibiha, dan martabatnya, fil istidlalil biha, pada membuat dalil dengannya, wa syurutu hadzal istidlal, wa syuruti hadzal istidlal, dan yang membincangkan tentang syarat-syarat istidlal, syarat-syarat menjadikan proses pendalilan, wa yursimu, dan juga ilmu yang yursimu manahijal istinbat, yang menggariskan manhaj metodologi istinbat, wa yastakhriju qawaidal muayyanata, yang mengeluarkan kaedah-kaedah tertentu, ala zalika, di atas perkara itu, wallati yaltazimu bihal mujtahidu, dan yang mana akan mengikutnya oleh mujtahid, inda ta'arrufihi alal ahkam, ketika dia nak mengetahui atas hukum, min adillatiha tafsiliyah, daripada adillatiha, daripada dalil-dalilnya yang terperinci, dalil tafsili. Dalil tafsili ialah ayat-ayat yang dan juga nas-nas hadis yang khusus membincangkan tentang hukum itu. Ilmu apa yang kita sebut mempunyai ciri-ciri ini? Al-ilmu alladhi yu'na bi bahthi masadil ahkam huwa ilmu usulil fiqhi, iaitu ilmu usulul fiqh. Jadi al-ilmu ini mubtada, huwa ilmu usul fiqh, ini khabar dia.
Jadi ilmu usul fiqh ilmu apa? Ilmu yang membincangkan tentang sumber hukum, penghujuhannya, martabatnya pada pendalilan, syarat-syarat pendalilan ini, dan ilmu yang cuba menggariskan manhaj istinbat, bagaimana nak mengeluarkan kaedah tertentu di atas perkara itu, dan yang mesti diikuti oleh mujtahid ketika nak mengetahui atas hukum. Untuk mengetahui hukum daripada dalil-dalil tafsili, ilmu tersebut ialah ilmu usulul fiqh namanya. Walihadza, dari kerana ini, kana hadzal ilmu, adalah ilmu ini, kama qala al-allamah Ibnu Khaldun, seperti berkata Ibnu Khaldun, min a'zamil ulumi syar'iyyati, daripada sebesar-besar ilmu syarak, wa ajalliha qadran, dan yang paling mulia kedudukannya, wa akthariha faidatan, dan yang paling banyak faedahnya, iaitu ilmu berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan tadi, iaitu ilmu usulul fiqh. Yang ketiga, wa haqiqatu usulil fiqhi, apakah hakikat usul fiqh itu? La takhruju amma bayannahu, tidak terkeluar daripada apa yang kami terangkan tadi. Hakikat, yakni kita kata sebagai ta'rif dia. Apakah ta'rif usul fiqh? Dia tidak lari daripada apa yang kita terangkan di atas tadi, pada poin nombor 2. Walakinnal usuliyina, namun para ulama usul, yadhkuruna lahu ta'rifan istilahiyan, mereka menyebut ta'rif istilahi bagi ilmu usul fiqh, bi'tibarihi laqaban, sebagai mengambil kira ilmu usul fiqh ni dah jadi laqab, dah jadi kata nama khusus, wasman li'alamin makhsus, dan menjadi satu nama bagi alam makhsus. Alam makhsus ni nama khusus. Ilmu usul fiqh ni telah dianggap sebagai satu kata khusus yang merujuk kepada ilmu tertentu. Dia menjadi wasman li'alamin makhsusin min ulumi syariah, daripada ilmu min ulumi syariah, daripada ilmu syariat. Wa yumahiduna, dan mereka meletakkan muqaddimah, pendahuluan. Mereka yumahiduna, mereka mendahului, meletakkan pendahuluan, lihadza ta'rif, bagi menerangkan ta'rif ni, bibayani ma'nahu, dengan menerangkan maknanya, bi'tibarihi murakkaban, dengan mengambil kira nama usul fiqh ini, istilah usul fiqh murakkaban idhafiyan, sebagai murakkab idhafi. Kita idhafatkan usul kepada fiqh. Usul mudhaf, fiqh mudhafu ilaih. Dengan mengambil kira murakkab idhafi, mukawwanan, dia terdiri daripada kalimati usul, kalimah usul, wahiyal mudhaf, iaitu mudhaf, wa kalimatil al-fiqhi wa ya mudhaful ilaih. Fiqh itu dianggap mudhaful ilaih. Okay. Wal haqqu, dan yang sebenarnya, anna hadzal maslak, jalan ini, yufidu taliba al-mubtadi'a, memberi faedah kepada pelajar yang pada peringkat permulaan, min jihati ta'rifihi, dari aspek pentakrifannya, bistilahatil qaumi, dengan memberikan pengetahuan tentang ta'rif-ta'rif istilahatil qaumi, mustalah-mustalah yang digunakan oleh al-qaum. Al-qaum ni makna ulama bidang tersebut. Kalau kita ni bidang usul fiqh. Jadi penyusunan ulama berkaitan dengan istilah itu sangat berfaedah pada membantu pelajar memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam ilmu ini. Wa ahli hadzal fan, dan ahli ilmu ini. Fala yastauhishu, maka tidak akan rasa pelik, tidak akan rasa janggal minha, daripada istilah itu, kerana dia biasa guna. Dia dah tahu penggunaan istilah tersebut dengan makna apa. Idza raja'a ila kutubihim, dia tidak akan rasa pelik apabila mereka kembali merujuk kepada kitab-kitab ulama dalam bidang ini. Walihadza, dari kerana ini, faqad atharna, telah kami memilih, an nujarihim fi hadzan nahji, kami nak mengikut mereka para ulama pada jalanan ini. Kami akan sebut juga, sebut dulu ta'rif usul fiqh, secara usul, secara berasingan, apa makna dia, al-fiqh pada secara berasingan, apa maknanya, kemudian gabung sekali apa makna ta'rif usul fiqh. Fanadhkuru ta'rifa usulil fiqh, maka kami akan sebut ta'rif usul fiqh,
bi'tibarihi murakkaban idhafiyan, dengan mengambil kira dia sebagai murakkab idhafi, isim yang tersusun daripada mudhafin ilaih. Thumma ta'rifahu, kemudian kami akan menyebut ta'rifnya, ta'rif usul fiqh, bi'tibarihi laqaban, dengan mengambil kira usul fiqh itu telah menjadi satu laqab, satu istilah, ala ilmi makhsus, atas nama yang khusus, nama khas dah, alladhi nahnu bisabili dirasatihi, yang mana kita ini pada jalan untuk mempelajarinya dalam kitab ini, kitab usul fiqh. Okey. Maka kita masuk kepada poin nombor 4. Ta'rifu usulil fiqhi bi'tibarihi murakkaban idhafiyan. Apakah ta'rif usul fiqh? Dengan mengambil kira dia sebagai murakkab idhafi. Wa ta'rifuhu bihadzal i'tibar. Ta'rif usul fiqh berdasarkan i'tibar ini, dia itu mudhafin ilaih, yastalzimu ta'rifa juz'aihi, melazimkan kita mesti mengetahui ta'rif kedua juzuk-juzuknya. Apa juzuk usul fiqh? Pertama, tahu kalimah makna usul. Yang kedua, al-fiqh. Fal usulu, maka usul itu jam'u aslin, jamak kepada kalimah aslin. Wa huwa fil lughah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibina yang lain di atasnya. Usul ni apa? Asas kita panggil. Asas. Asas ni makna tapak. Tapak tu apa? Sesuatu yang lain dibina di atasnya. Contoh tapak rumah. Tu usul. Usulul bait. Aslul bait makna tapak rumah. Apa maksud tapak rumah? Rumah itu dibina atasnya. Yubna ghairuhu alai, dibina yang lain di atasnya. Sawa'un akana libtina'u hissiyan, tak kiralah binaan itu benda yang berbentuk fizikal, nampak. Kita contoh rumah, kita panggil usul. Au aqliyan, ataupun benda itu yang tak nampak, berbentuk akal saja, kita panggil usul kok. Kaedah yang kita letakkan sebagai tapak asas kita nak bina hukum, kita panggil usul juga. Wa fi urfil ulama, pada uruf para ulama, wasti'malatihim, dan isti'mal mereka, yuradu bi kalimatil asli, dimaksudkan dengan kalimah asal. Kalau sebut al-aslu di sisi penggunaan para ulama, mereka membawa yuradu bi kalimatil asli iddatu ma'anin, dia mempunyai banyak makna. Okey, sekarang ni tadi kita tengok dah dari segi lurah. Dari segi lurah. Jadi ta'rif dari segi lurahnya berhenti di situ. Sekarang ni ta'rif pada urf ataupun pada istilah ulama. Maka al-aslu pada istilah ulama mempunyai banyak pengertian. Pertamanya antara makna al-aslu ad-dalilu. Aslu dengan makna dalil. Yuqalu, disebut dalam bahasa bila sebut aslu hadhil mas'alati, asal masalah ini al-ijma', ialah ijma'. Asal dengan makna dalil. Dalil bagi hukum dan masalah ini ijma'. Ai al-aslu ai makna daliluha, dalilnya al-ijma'u. Wa bihadzal ma'na, maka dengan makna ini qila, dikatakan usul fiqh itu adillatuhu. Usul fiqh itu makna dalil bagi fiqh. Li'anna al-fiqha, kerana fiqh itu yambani alaihi al-adillatu, kerana fiqh itu terbina di atas alal adillati, salah bagi. Yambani alal adillati, kerana fiqh itu dibina di atas adillah, di atas dalil-dalil. Fiqh, yakni hukum fiqh itu macam mana dibinanya? Dia diasaskan dan dibina di atas dalil. Maka usul dengan makna dalil. Boleh ibtinaan aqliyan, sebagai binaan akal lah. Dia bukan binaan yang nampak, ia pada pembinaan susunan pada akal. Okey. Yang kedua, asal juga ada dengan makna rajih. Mithlu qawlihim, umpama perkataan mereka orang Arab disebut macam mana? Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Biasa kita dengar kaedah dalam lurah dia kata al-aslu fil kalam, asal pada kalam percakapan itu al-haqiqah. Mesti dipaham dengan makna hakikat dia. Makna bukan makna majaz dulu, bukan makna kata kiasan. Kalau bercakap, asal pada percakapan ialah membawa makna hakikat dulu, kecuali ada qarinah,
ada tanda-tanda bahawa yang bercakap itu tidak memaksudkan makna hakiki. Itu kataan kaedah kata al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi al-aslu dengan makna apa? Ar-rajihu. Yang rajih fil kalami pada percakapan ialah hamluhu alal haqiqah. Memahamkan kalam itu dengan makna hakikat. Lal majaz, bukan dengan makna majaz. Wa minhu, dan daripada penggunaan ini dia kata al-kitabu aslun bin nisbati ilal qiyas. Jadi bila disebut contoh ulama sebut al-kitabu aslun, kitab apa maksud kitab? Kitab mana al-Quran. Quran itu asal. Bin nisbati ilal qiyas, jika dibandingkan dengan qiyas. Apa maksud kitab itu asal? Ai ar-rajih. Dalil Quran itulah yang rajih. Huwa al-kitab. Pandangan yang rajihnya ialah al-kitab, bukannya qiyas. Jadi al-aslu ada dengan makna ar-rajih. Yang ketiga al-qaidatu, ada juga asal. Penggunaan ulama dengan makna kaidah. Yuqalu, dikatakan ibahatul maitati lil muttarri. Penghalalan, halalnya bangkai bagi orang yang muttar, orang yang terpaksa. Ala khilafil asli, itu menyalahi al-asli, menyalahi asal. Apa makna asal di sini? Ai ala khilafi al-qaidah, iaitu menyalahi kaedah al-ammah, menyalahi kaedah umum. Wa qawluhum, dan perkataan orang para ulama ditulis apa? Para ulama kita sebut kata al-aslu annal fa'ila marfu'un. Ini dalam bidang nahwu kan. Ulama nahwu kata al-aslu annal fa'ila marfu'. Asalnya fa'il itu marfu'. Apa maksud perkataan ini? Asal ini memberi makna qaidah. Ai annal qaidata, bahawa qaidatal ammata, kaedah yang umum, al-mustamirratu, yang berkekalan, hiya raf'ul fa'il, iaitu marfu'nya fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Au anna raf'al fa'ili min qawaidi ilmi nahwi, ataupun marfu'nya fa'il itu termasuk daripada kaedah ilmu nahwu. Itu yang ketiga. Yang keempat, asal juga pada penggunaan ulama dengan makna al-mustashab. Al-mustashab, perkara yang diistishab. Perkara yang diistishab. Makna disertakan atau disertai. Yuqalu, dikatakan al-aslu bara'atu dhimmah. Ini kaedah. Dalam kaedah fiqh ada apa? Al-aslu bara'atu dhimmah. Asalnya ialah bara'atu zimmah, lepas tanggungan. Apa maksud lepas tanggungan? Seseorang itu tidak boleh dituduh atau dikira dengan sesuatu tuduhan kecuali ada bukti. Kerana apa? Al-aslu bara'atu dhimmah. Kerana asalnya dia itu lepas dari apa tanggungan apa-apa kecuali ada dalil. Ni kita akan jumpa dalam masalah fiqh akan ada lah ni. Al-aslu bara'atu dhimmah. Asalnya ialah lepas tanggungan. Orang itu tidak boleh kita sabitkan sesuatu kecuali dengan bukti. Kalau tak ada bukti, maka asal dia itu terlepas daripada tanggungan apa-apa. Jadi asal dengan makna apa sini? Al-mustashab. Ai yustashabu khuluwu al-dhimmati, iaitu disertakan kekosongan tanggungan, sunyi daripada tanggungan, min al-inshighali bi syai'in, daripada sibuknya dengan sesuatu tanggungan, hatta yathbuta khilafuhu, sehinggalah sabit nyata yang sebaliknya, lawang daripada hukum asal tu. Jadi kalau kita nak tuduh sesuatu kepada seseorang, tak boleh sehingga sabit bukti bahawa menyalahi apa yang hukum asal. Okey. Tu contohlah istishab ni, luas lagi penggunaannya. Nanti kita akan bincang antara dalil-dalil yang digunakan ialah istishab. Okey, sekarang ni selesai berkaitan dengan kalimah usul. Yang kedua, ammal fiqh. Adapun fiqh, apa ta'rif al-fiqh? Huwa fil lughah, pada bahasa, al-ilmu bisyai'i wal fahmu lahu, mengetahui sesuatu dan faham bagi sesuatu. Itu makna fiqh pada bahasa.
walakin isti'malahu fil Quran, tetapi penggunaan kalimah fi'l dalam Quranil Karim yurshidu, memberi isyarat, memberi petunjuk, ila annal murada, bahawa yang dimaksudkan daripada fi'l itu laisa mutlaqal ilmi, bukanlah semata-mata tahu, bal, tapi maksudnya apa? Bal diqqatul fahmi, tetapi makna diqqatul fahmi, halus kefahaman, detail kefahamannya, wal lutful idrak, dan halus pengertiannya. Orang yang benar-benar tahu dan benar-benar menghalusi tentang makna. Wa ma'rifatu gharadil mutakallim, dan juga mengetahui antara makna fi'il lah ma'rifatu gharadil mutakallim, mengetahui tujuan maksud orang yang berkata. Contoh, wa minhu qauluhu ta'ala, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Mereka, kaum Nabi Syu'aib, berkata kepada Nabi Syu'aib. Kaum Nabi Syu'aib ni satu kaum yang ingkar pada Allah, dan mereka ini seorang yang melakukan penzaliman dalam jual beli. Mereka menipu dalam jual beli. Jadi Nabi Syu'aib tegur mereka. Dan mereka balas balik. Mereka kata, qalu, wahai Syu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tak faham lah apa yang kamu cakap ni. Nafqahu, daripada kalimah fi'l. Apa maksud? Mereka tak reti, tak faham, atau buat-buat tak faham apa yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib. Wa qauluhu ta'ala, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Apakah gerangan mereka kaum itu, mereka itu tidak memaham percakapan. Okay, jadi fiqh itu pada bahasa ada mendatang dengan makna-makna tadi. Okay. Ammal fiqhu fil istilah, adapun fiqh pada istilah al-ulama, fahuwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati. Ilmu tentang hukum-hukum syarak al-muktasabah min adillatiha, hukum syarak yang dikeluarkan, yang diambil, min adillatiha, daripada dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, dalil-dalilnya yang tafsili, dalil-dalil yang terperinci. Nanti dia katakan apa maksud dalil terperinci. Okey. Itu jadi pada istilah ulama, fiqh itu ialah ilmu yang berkaitan hukum syarak, yang berkaitan dengan amalan-amalan manusia, yang diambil hukum itu min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang terperinci, yang khusus berkaitan hukum itu. Itu satu makna. Ataupun au huwa hadhil ahkam nafsuhu, ataupun hukum itu sendiri. Jadi fiqh itu juga merujuk pada hukum. Okey. Maka apa makna hukum? Wal ahkamu jam'u hukmin. Ahkam itu ialah jamak kepada hukum. Apa maksud hukum? Wa huwa itsbatu amrin li akhara, mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kita menghukum apa maksud kita mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kita kata Zaidun qaimun. Kita mengisbatkan qiyam kepada Zaid. Maknanya kita hukumlah tu. Jadi hukum ni kita kata bagai satu pengisbatan, satu jumlah mufidah. Zaidun qaimun. Kita mengisbatkan hukum berdiri pada Zaid. Pada perkataan kita Zaid itu berdiri. Ijaban, sama ada secara positif ataupun salban atau penafian. Zaidun qaimun, itu positif. Zaidun laisa biqaimin, itu salban, itu negatif. Contoh, mithlu qaulina asy-syamsu musyriqatun, matahari itu terbit. Au ghairu musyriqatin, ataupun matahari itu tidak terbit. Tidak terbit ni salb, iaitu ayat penafian. Musyriqatun ijab ayat positif. Wal ma'u sakhinun, air itu panas. Au ghairu sakinin, atau air itu tidak panas. Itu contohlah. Jadi hukum itu ialah penisbahan sesuatu kepada sesuatu. Wal muradu bil ahkam, apakah yang dimaksudkan dengan hukum di sini? Ma yathbutu, sesuatu yang sabit. Yathbutu li af'alil mukallafin, bagi perbuatan mukallafin, perbuatan mukallaf, min wujubin, daripada
kewajipan, au nadbin ataupun kesunatan, au hurmah ataupun perharaman, au karahatin atau makruh, au ibahatin atau harus, au sihatin ataupun sah, au fasadin ataupun tidak sah. Fasad tu makna batal lah. Fasadin au butlan ataupun batal. Okay. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan al-ilmu bi jami'il ahkami syar'iyyah. Tidak disyaratkan mengetahui segala hukum-hukum syarak. Li sihhati itlaqi kalimatil fiqhi, untuk sah kita sebutkan kalimah fiqh. Adakah fiqh itu, seseorang itu contoh dikira faqih, dia kena tahu semua perkara berkaitan hukum fiqh? Tak. Tidak mesti. Dia kena tahu segala hukum syarak untuk sah diitlak kalimah fiqh itu. Fal ilmu, maka ilmu itu bijumlatin, secara umum, minha, daripadanya, yusamma fiqhan. Ilmu secara umum tu walaupun sebahagian dipanggil fiqh dah lah. Orang ini contohnya belajar fiqh solat. Kan kita bahagikan fiqh solat, fiqh nikah, fiqh bab muamalat. Jadi itu dah dipanggil fiqh. Kama tusamma hadhil jumlatu, sebagaimana dinamakan himpunan ilmu itu fiqhan aidan, fiqh juga. Wa yusamma sahibuha faqihan, dan dinamakan orang yang ada ilmu fiqh itu sahibuha, orang yang ada maklum ilmu-ilmu itu faqih. Madamat indahu malakatu istinbat, selagi mana ada pada diri seseorang itu malakatul istinbat, kemahiran untuk istinbat. Okey. Kemudian, sekarang ni apa yang pengarang buat? Pengarang sedang menta'arifkan bagi makna fiqh pada istilah. Apa makna fiqh? Ini semua pelajar harap kena hafal ni. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Situ. Jadi sekarang ni dia terangkan satu-satu. Tadi dah terangkan apa makna ahkam. Sekarang ni dia terang apa makna syar'iyah pula. Kata pengarang, wa quyyidatil ahkamu, dan dikaitkan al ahkamu bi kauniha syar'iyatan, hukum itu dengan hukum tu hukum syarak. Kan pada ta'rif dia kata ahkam asy-syar'iyyah, maka dikaitkan syarak pada hukum. Dia tak kata hukum saja, kata hukum syarak. Itu maksudnya, dikaitkan ahkam bi kauniha syar'iyatan lidalalati ala annaha mansubatun ila syar'i, untuk memberi petunjuk bahawa hukum itu hukum yang nak dinisbahkan kepada syarak. Ai ma'khudhatun minhu, hukum yang diambil daripada syarak. Ra'san, sama ada secara langsung, au bil wasitati, atau secara ada perantaraan. Sama ada hukum tu kita terus ambil daripada hukum syarak ataupun dengan perantaraan kias dan seumpamanya daripada, tapi bersandarkan syarak juga. Maka bila faham macam itu dipanggil fa tafri' ini. Fala tadkhulu fit ta'rifi, maka tidak masuk dalam ta'rif al ahkamul aqliyah, hukum-hukum akal. Tak masuklah, sebab fiqh ini dia bincang tentang hukum syarak, maka tak masuk hukum akal. Kal ilmi, seperti kita tahu, bi annal kulla akbaru minal juz'i, bahawa kul, semua itu lebih besar daripada sebahagian. Memanglah semua lebih besar dan lebih banyak pada sebahagian. Contohnya, satu biji buah semuanya lebih banyak daripada separuh dia. Itu hukum akal tu. Wa annal wahida nisful isnain, dan satu itu separuh daripada dua. Wa annal alama hadithun, dan alam ini baharu. Itu semua hukum akal. Jadi fiqh dia tidak bincang hukum itu hukum akidah, ataupun hukum akal secara umum. Wal ahkam al hissiyah, dan juga walal ahkam, tidak masuk. Fala tadkhulu al ahkamul aqliyah walal ahkamu al hissiyatu. Begitulah juga tidak masuk hukum-hukum hissi, hukum-hukum secara yang berlaku pada pada hissi, pada zahir ini. Contoh, apa dia? Dia kata, apa makna ahkam al-hissiyah? Al-thabitatu bi tariqil hissi, yang sabit dengan cara kita hissi, kita
mahsus dia, benda yang kita dapat capai dengan panca indera kita, yang kita tahu dengan cara cerapan panca indera. Contoh kita kata, ataupun kita dapat dengan cara benda itu kita alami dengan panca indera kita. Ka'ilmina annan nara muhriqatun, seperti kita tahu api itu panas, membakar. Muhriqah ni makna membakar. Api itu membakar. Adakah itu dikira hukum syarak? Bukan. Dia hukum tabiat, hukum hissi. Hukum berkaitan hissi. Walal ahkamu athabitatu bitariqi tajribati. Dan tak masuk juga hukum-hukum yang sabit dengan cara tajribah. Tajribah ni eksperimental. Hukum yang berlaku secara eksperimen. Dia laku cubaan berkali-kali, maka kita hukumkan berdasarkan percubaan itu. Contoh, itu tak termasuk hukum syarak. Kal ilmi bi annas summa, seperti kita tahu bahawa racun itu qatilun, racun itu membunuh. Itu dengan benda itu diketahui dengan apa? Tajribah lah, eksperimen lah. Walal ahkamul wad'iyah, dan tidak masuk juga hukum wada'. Apa hukum wad'i? Hukum yang diletakkan oleh sekumpulan orang bagi ilmu tertentu. Bukan ilmu syarak lah. Contoh, apa maksud al-ahkam al-wad'iyah? Ay athabitatu bil wad'i, yang sabit dengan cara peletakan. Peletakan ilmu yang telah disepakati oleh sekumpulan nak menamakan atau meletakkan hukum tertentu pada perkara itu. Contoh, kal ilmi bi anna kana wa akhawatiha, kana dan akhawatnya tarfa'u al-mubtada'a, dia merafakkan mubtada', wa tansibu al-khabara, dan menasabkan khabar. Ini hukum tak? Hukum. Tapi hukum apa? Hukum nahwu. Dia dalam istilah dia panggil hukum wada'. Hukum wada'. Kenapa wada'? Kerana hukum ini diletak oleh ulama nahwu, menamakan bahawa keadaan isim lepas pada kana dan akhawat itu dia jadi marfu'. Yang mana mubtada' itu akan jadi marfu', jadi isim kana, dan dia kana ini menasabkan khabar. Okey. Jadi itu tak termasuk pada hukum syarak. Wa yushtaratu fi hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah an takuna amaliyah. Dan disyaratkan hukum syarak ini hukum syarak amali. Pada takrif ni, tengok ni, jangan kita lupa takrif ni. Bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Sekarang ni dia nak syarah tentang kalimah amaliyah pula. Apa kata dia? Wa yushtaratu fi hadhil ahkam syar'iyyah an takuna amaliyah. Mesti hukum syarak itu hukum syarak bentuk amali. Ay muta'alliqatun bi af'ali mukallafin, yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Ka salatihim, seperti sembahyang mereka, wa buyu'ihim, jual beli mereka, wa ashribatihim, minum mereka, wa janayatihim, jenayah yang mereka lakukan. Ai makana minha minal ibadat, iaitu perkara yang berkaitan ibadat, awil muamalat ataupun muamalat. Jadi itu dikira sebagai perbuatan amali. Fala yadkhulu, maka bila kita faham sebegitu, maka tidak masuk. Fala yadkhulu, tidak masuk fiha, pada hukum syarak amali ni, ma yata'allaku bil aqidah, perkara yang berkaitan dengan akidah. Tak masuk dalam fiqh lah. Jadi itu perkara yang hukum yang tak berkait dengan perbuatan syarak yang amali, tidak dikira fiqh. Wahyal ahkamul i'tiqadiyah, iaitu hukum-hukum berkaitan i'tiqad. Kal imani billah, seperti beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi itu bukan dikira sebagai hukum fiqh. Wala ma yata'allaku, dan tidak juga perkara yang berkait minha, daripada hukum-hukum syarak yang mana bil akhlak, yang berkait dengan akhlak, tak termasuk dalam fiqh, iaitu al-wahyal ahkamul akhlaqiyah, hukum-hukum berkaitan akhlak. Itu bukan fiqh itu. Kawujubis sidqi, seperti wajib sifat benar, wa hurmati al-kadhibi, dan haramnya berdusta. Fahadhihi wa tilka, ini dan itu mana? Hukum akhlak dan hukum i'tiqad la tubhathu fi ilmi al-fiqhi, tidak dibahaskan pada ilmu fiqh. Wa innama tubhathu fi ilmi tauhid, dibahaskan pada ilmu tauhid. Awil kalam, atau ilmu kalam.
in kana ahkaman i'tiqadiyan, kalau dia itu hukum i'tiqad, wa fi ilmi al-akhlaq, dan dibincangkan pada ilmu akhlak, awit tasawuf atau ilmu tasawuf, in kanat ahkaman akhlaqiyan, kalau dia bentuk hukum-hukum akhlak. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi hadhil ahkam syar'iyyah amaliyah an takuna muktasabatan. Pada ta'rif al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabah. Apa maksud muktasabah? Yang didapat, yang diambil. Ai mustafadah, yang dapat difaham, yang diambil, min adillati tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang tafsili, yang secara khusus spesifik berkaitan hukum itu. Bi tariqi an-nazari, dengan cara an-nazar wal istidlal, pemerhatian dan juga pendalilan. Kita perhati pada ayat Quran yang khusus, aqimis salah. Itu aqimis salah tu dipanggil dalil tafsili, dalil yang khusus pada nak berkait dengan hukum sembahyang. Aqimis salah, maka diperhatikan aqimis salah itu fi'il amar, maka mengikut kaedah wal amru lil wujub. Fi'il amar pada asal dia memberi makna wajib, maka pada ayat aqimis salah memberi faham bahawa wujubus salah, wajib sembahyang. Itu dalil tafsili. Wa yatarattabu ala hadha syarti, maka terhasil di atas syarat ini, maka natijah atas syarat ini, anna ilmallahi bil ahkami, bahawa ilmu Allah Ta'ala berkaitan hukum-hukum itu, aw ilmar rasuli biha, atau ilmu Nabi berkaitan hukum, aw ilmal muqallidin, dan ilmu orang yang ahli taklid, orang muqallid, ya bukan mujtahid. Kullu dhalika, semua daripada itu, la yu'tabaru, tidak dikira, fi istilahi, pada istilah fiqhan, orang tak nama fiqh. Kenapa? Pertama, ilmu Tuhan ilmu berkaitan hukum, Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Adakah Tuhan tahu dengan cara Tuhan memerhatikan dalil? Tak, mustahil lah Tuhan tahu. Bukan Tuhan melalui proses. Tuhan tahu dengan ilmunya yang mutlak, yang azali. Muktasabah ni merujuk kepada ada proses untuk mendapat dan memahamkan ilmu berdasarkan nazar dan istidlal. Jadi keluar daripada itu ilmu Allah, ilmu Rasul pun terkeluar kerana ilmu Nabi dapat itu datang daripada wahyu, bukan Nabi fikir. Yang seterusnya, ilmu muqallid. Adakah ahli muqallid, orang yang bertaklid, yang bukan mujtahid, dia dapat ilmu dengan cara dia memikirkan kepada dalil? Tak, dia dapat dengan cara dia ikut turut imam yang dia taklidkan. Jadi kullu dhalika la yu'tabaru fil istilah fiqhan wa la yusamma sahibuha faqihan, maka tidak dinamakan empunya diri tadi faqih. Fa ilmullah lazimun li zatihi, maka ilmu Tuhan tu sifat yang lazim bagi zat Tuhan. Wa huwa ya'lamul hukma, Tuhan mengetahui hukum, wa dalila, dan dalil. Wa ilmu rasuli, dan ilmu rasul pula, ilmu Nabi pula. Mustafadu minal wahyi, itu didapati daripada wahyu. La muktasabun minal adillah, bukan diambil ijtihad daripada dalil. Atas ini juga kalau ikutnya ada khilaf lah, tapi maknanya secara umumnya ilmu Nabi ni dapat dengan melalui wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Muhammad itu bercakap dengan hawa nafsu atau dia punya sendiri. In hiya illa wahyu yuha, tetapi apa yang keluar daripada baginda semuanya wahyu yang diwahyukan. Jadi ilmu Nabi ni dapat daripada wahyu, bukan diambil daripada dalil. Bukan Nabi ijtihad reka-reka, bukan. Semua daripada wahyu. Wa ilmul muqallid, dan tahunya muqallid, orang yang taklid, ma'khudhun bi tariqit taklid, dia ambil dengan cara taklid. Imam mazhab dia kata gini, dia pun taklid je lah. Adakah dia sendiri tengok dalil dan keluarkan cara pendalilan, dia fikir cara dalil dan keluar hukum? Tidak, dia taklid saja. La bi tariqin nazari, bukan dengan cara nazar, memerhati dan ijtihad. Okey, seterusnya al-adillah tafsiliyah. Apa maksud min adillatiha tafsiliyah kan? Daripada dalil-dalil tafsili. Hiya al-adillatul juz'iyah, dalil tafsili. Jadi bila ada dalil tafsili, adanya dalil ijmali.
Tafsili ni makna secara detail, terperinci. Ijmali ni secara umum. Al-adillah tafsiliyah ialah adillatul juz'iyatu. Dalil juz'i, dalil secara juz'i, khusus, allati yata'allaku, yang berkait, kullun minha, setiap daripadanya, bimas'alatin khassah, dengan masalah tertentu. Apa dalil wajib semayang? Ada ayat Quran ni, ada hadis ni. Apa dalil puasa? Jadi dalil khusus menentukan atau menceritakan hukum yang khusus. Yanussu, yang menaskan ala hukmin muayyanin, atas hukum tertentu baginya. Mithlu, contoh, qauluhu ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu menikahi ibu-ibu kamu. Fahadha dalilun tafsili, ini dikira dalil tafsili ni. Kerana dia menunjuk pada hukum tertentu. Dalilun juz'iyun, dalil juz'i yata'allaku bimas'alatin khassah, yang berkait dengan masalah khusus. Apa dia? Wahya nikahul ummahat, iaitu menikahi ibu. Jadi hukumnya haram menikahi ibu. Wa yadullu ala hukmin muayyan, dan menunjukkan pada hukum tertentu. Wa huwa hurmatun nikahil ummahat, iaitu pengharaman menikah dengan para ibu. Okey, seterusnya. Qauluhu ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina kerana dia itu seburuk-buruk kejahatan dan juga sejahat-jahat jalan. Ini dalilun juz'i, juga dalil juz'i. Yang mengkhususkan, yakhussu mas'alatan muayyanan, yang mengkhususkan masalah tertentu. Masalah apa? Iaitu zina. Wa yadullu, dan dia menunjukkan ala hukmin khassin, atas hukum khusus yang berkait dengan masalah itu, iaitu hurmatuz zina, iaitu pengharaman zina. Yang ketiga, qaulu ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Persiapkan bagi mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan dan juga ikatan-ikatan dan juga kuda-kuda perang. Min ribatil khair, kuda-kuda perang. Ini juga dalilun juz'i. Dalil juz'i yata'allaku bimas'alatin muayyanah, iaitu i'dadul quwwah, mempersiapkan kekuatan, min qibalil jamaah, daripada jamaah Islam ni. Yadullu ala hukmin muayyanin, yang menunjukkan hukum tertentu, khasin biha, yang khas dengannya. Wahwa wujubu i'dadi quwwati, iaitu wajib mempersiapkan kekuatan, min qibalil jamaah, daripada kelompok jemaah Islam, li irhabil adu, untuk menakuti musuh, supaya musuh tidak serang umat Islam. Yang seterusnya, yang keempat, qauluhu alaihi salatu wasallam, al-amdu qawat. Al-amdu ni merujuk pada masalah pembunuhan. Al-amdu qawat. Al-amdu makna pembunuhan yang sengaja. Hukuman jenayah di atas hukuman yang bagi pembunuhan al-amdu sengaja ialah qawat. Qawat itu makna qisas. Ini qawat itu makna qisas. Ini dalilun juz'i, dalil yang juz'i, yata'allaku bimas'alatin khas, wa yal qatlul 'am, iaitu bunuh dengan sengaja. Yadullu ala hukmiha, yang menunjukkan hukumnya, iaitu wujudu al-qisas, adanya hukuman qisas. Yang seterusnya, yang kelima, al-ijma' ala mirathil jaddah as-sudusu. As-sudusu, mirath, harta pusaka, bahagian bagi jaddah, nenek, berapa? Sudus, 1/6. Ini berlaku ijma' ni. Berlaku ijma'. Ijma' berlaku selepas Nabi mengatakan bahawa para sahabat dan selepas daripada itu ulama ijma' bahawa harta pusaka bagi nenek ialah bahagiannya sudus, 1/6. Ini dalilun juz'i, yakhussu, yang mengkhususkan masalah muayyanah, masalah tertentu, wahya mirathul jaddah, iaitu bahagian pusaka bagi nenek. Yadullu ala hukmiha, menunjukkan hukum apa dia? Wujubu i'ta'il jaddati as-sudusa, wajib memberikan kepada nenek itu sudus. Beri apa? Sudusa, 1/6. Okey, maka fal adillatu tafsiliyah, maka apakah adillah tafsiliyah secara khulasah? Hiya allati tadulluna ala hukmi kulli mas'alatin, iaitu
dalil yang menunjukkan kepada kita atas hukum setiap masalah. Wa min thamma, dari kerana itu, fahiya mawdu'u bahthil faqih, dia itu menjadi topik perbahasan orang faqih. Ulama fiqh dia bahas tentang apa? Dia bahas tentang dalil tafsili untuk keluarkan hukum. Dia ta'arrafa 'alal ahkam, supaya dapat mengetahui hukum allati ja'at biha, yang datang hukum dengan dalil tadi. Musta'inan, dengan dibantu, ala zalika, dibantu untuk mendapatkan hukum itu, bima qarrarahu, dengan apa yang telah dihuraikan ilmu usul, oleh ilmu usul. Jadi ulama fiqh caranya mereka akan faqih. Faqih mereka akan lihat kepada apa? Dalil tafsili. Tafsili. Dalil khusus berkaitan hukum itu. Tujuan apa? Tujuan untuk mengetahui hukum. Bagaimana mereka melihat kepada dalil tafsili ni? Proses ini perlu kepada usul. Ni bagi usul fiqh ni. Kaedah-kaedah yang digunakan oleh orang faqih melihat kepada dalil tafsili untuk mendapatkan hukum berdasarkan kaedah-kaedah. Kaedah ini kita namakan kaedah ataupun usul fiqh. Okay? Berdasarkan apa yang dihuraikan oleh ilmu usul min qawaida lil istinbat, daripada kaedah-kaedah untuk istinbat hukum, wa manahijal istidlal, manhaj untuk mengeluarkan dalil. Itu kerja faqih, ahli fiqh. Okay, sekarang ahli usul pula, apakah perbincangan ataupun topik mereka? Wa ammal usuliyu, adapun ahli usul, fala yabhathu fi hadhi adillah, mereka tidak bincang tentang dalil tafsili ni. Wa innama yabhathu fil adillatil ijmaliyah, mereka membincangkan tentang dalil ijmali. Apa makna dalil ijmali? Ail kulliyah, dalil yang berbentuk kulli. Kulli ni makna secara umum. Secara kulliyah, secara umum, bukan secara perinci, secara umum. Contoh apa? Al-amru lil wujub, fi'il amar ataupun sirah amar itu memberi makna wajib. Okey, sekarang ni itu kaedah itu bincang siapa? Adakah berdasarkan dalil ayat Quran khusus, hadis khusus? Tak, itu secara umum. Mana-mana ayat Quran, mana-mana hadis yang ada sirah lafaz amar ataupun fi'il amar dan seumpamanya, maka pada asal dia memberi makna wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna lain. Itu boleh jelas. Jadi dalil ijmali ialah itu apa topik yang dibincangkan oleh ulama usul fiqh. Mereka bincang tentang kaedah al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrimi. Lepas tu bincang tentang kitab itu sebagai dalil kepada hukum. Kemudian bincang tentang qiyas, secara benda yang pada dalil-dalil yang bentuknya umum. Mereka bincang tentang dalil tafsiliyah liyata'arrafa, supaya dapat mengetahui alama fiha, apa yang ada padanya min ahkamin kulliyah, daripada hukum-hukum yang berbentuk kulli. Liyada'a qawaida, supaya mereka dapat meletakkan kaedah allati yutabbiquha, yang mana akan ditatbikkan, akan diaplikasikan oleh al-faqih. Orang faqih akan gunakan kaedah itu alal adillatil juz'iyah, di atas dalil juz'i, hatta yasila ila ma'rifati al-hukmi asy-syar'i, supaya akhirnya mereka dapat sampai kepada mengetahui hukum syarak. Okey, jadi kita boleh simpulkan prosesnya macam mana. Sekarang ni kita orang faqih. Orang faqih tugasnya, bidang perbincangannya ialah tentang dalil tafsili ayat Quran tertentu, untuk tahu apa yang dimaksudkan dalil itu, untuk akhirnya dapat faham hukum. Tapi proses itu memerlukan, untuk ijtihad itu perlu kepada usul. Usul ijtihad ni masuk bidang usul fiqh. Jadi al-usuli, ulama usuli pula. Ulama usuli makna ulama yang membincangkan tentang ilmu usul fiqh. Mereka bincang apa? Mereka bincang tentang kaedah-kaedah ni lah. Kaedah-kaedah usul ni ambil daripada mana? Ambil daripada dalil ijmali. Yang nanti kita akan nampak. Untuk membina satu kaedah yang akan digunakan oleh orang faqih
ulama mujtahid untuk melihat kepada dalil tafsili untuk diistimbatkan dan dikeluarkan hukum. Okey, harap boleh faham gambaran macam mana proses itu berlaku. Jadi perbincangan usul fiqh ini tentang usul. Apakah dalil-dalil yang terbinanya kaedah-kaedah usul tadi? Mereka akan lihat secara umum, bukan satu-satu, secara menyeluruh berkaitan dengan dalil tersebut. Okey. Seterusnya berkaitan dengan yang kelima ialah ta'rif usul fiqh pada istilah. Ta'rif usul fiqh pada istilah, ini penting ni. Kita nak tahu apakah ta'rif usul fiqh pada istilah. InsyaAllah pada siri yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.